Dalam undang-undang yang sekarang kita hanya menghukum. Tapi apa yang dapat pada bangsa? Nothing. Padahal bangsa ni hilang pekerjaan, bangsa ni dah trauma, bangsa tak boleh nak belajar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar hati kita? Hari ini kita akan bertemu lagi di dalam episod Insight Gangguan Seksual Katakan Tidak. Saya Mazura Nur binti Zulkifli akan bersama anda bersama dengan pakar kita iaitu Nurul Izzah Zainul di dalam tajuk Gangguan Seksual dan Perundangan. Kalau di dalam siri yang sebelum ini, kita membicarakan berkenaan dengan gangguan seksual dan apakah itu gangguan seksual dari sudut psikologi. Kemudian di dalam siri yang sebelum ini pula, kita melihat bagaimana medium internet, medium media yang menjadi ruang ataupun platform bagi gangguan seksual ini. Dan hari ini kita akan melihat hitam putihnya gangguan seksual dalam bentuk perundangan. Jadi bersama kita, kami berusaha hati. Selamat datang Puan Izzah, Nurul Izzah Zainul. Saya selalu panggil dia Puan Izzah. Apa khabar Puan Izzah? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih jemput saya untuk program Insight. Alhamdulillah. Jadi hari ini Puan Izzah iaitu peguam bela, peguam cara, partner Tuan Ashraf and Associate bersama kita. Sebagai latar belakangnya, Puan Izzah berkelulusan ijazah sarjana muda di dalam perundangan di IIUM, Islamic International University, dan juga master di dalam perundangan di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Puan Izzah, Alhamdulillah seperti yang kita bincang sedikit sebelum ini berkenaan dengan gangguan seksual perundangan. Hari itu kita tengok dalam siri yang sebelum ini berkenaan dengan psikologi, apa dia jenis gangguan seksual. Macam gangguan seksual ni dah menjadi satu budaya ataupun jadi satu perkara yang nak ke arah normal. Dan mediumnya pula dah sangat luas melalui internet, melalui fizikal perjumpaan, dan sekarang ini kita nak lihat pula adakah ia satu jenayah. Jadi mungkin kita boleh sebagai permulaan Puan Izzah terangkan, adakah gangguan seksual itu satu jenayah? Okey, baik, menjawab kepada soalan yang diberikan tadi, adakah gangguan seksual itu adalah satu jenayah ataupun tidak. Bila kita sebut jenayah ni, kita melihat teruslah kepada definisi ataupun apa-apa perbuatan yang termasuk dalam kandung keseksaan. Kita panggil penal code lah. Jadi kalau kita nak lihat pada kandung keseksaan yang kita namakan sebagai jenayah, tak semua perbuatan gangguan seksual itu merupakan satu jenayah. Kita kena lihat apa perbuatan gangguan seksual yang digambarkan itu. Adakah ada serangan ke, adakah sekadar lisan, adakah sekadar ugutan tapi ada berbau seksual, yang tu kita kena lihat. Sebab tak semua gangguan seksual itu adalah jenayah. Kalau dia bukan satu bentuk jenayah sekalipun, that gangguan seksual boleh jadi satu-satu kesalahan dalam beberapa akta yang lain. Contoh akta kerja, ada memang definisi daripada Seksyen 81 sampai Seksyen 81A sampai 81G tu mendefinisikan apakah gangguan seksual khusus di tempat kerja. Tapi dia bukan di bawah penal code, dia di bawah akta kerja itu sendiri. Jadi dia tak namakan jenayah tapi namakan bentuk kesalahan. Okey. Sama juga kalau kita melihat gangguan seksual itu berlaku dalam rumah tangga. Okey, di bawah Domestic Violence Act, Akta Kekerasan Rumah Tangga. Sebenarnya Akta Kekerasan Rumah Tangga itu terpakai bagi mereka yang dah ex, bekas isteri, bekas suami, boleh terpakai dalam tu. Jadi ada juga kes-kes di mana bekas suami yang apa orang kata apa, bila meroyan, bercerai kan, nak balikkan bekas isteri tapi isterinya bekas isteri tak nak, dia melakukan gangguan seksual. Di bawah DVA itu sendiri, Domestic Violence Act, boleh didakwa, boleh dijadikan satu kesalahan sekiranya berlaku gangguan seksual macam tu. Dan di bawah Domestic Violence Act tu boleh read together, maksudnya kita kena baca bersama dengan kandung keseksaan. Sekiranya perbuatan itu dikira jenayah di bawah kandung keseksaan, boleh didakwa di bawah kandung keseksaan. Jadi kita kena melihat aspek yang lebih luas di sini, yang mana kalau kita nak namakan sebagai jenayah mungkin sikit je lah gangguan seksual yang jenayah, tapi kalau kita nak kata ia bentuk kesalahan, banyak akta yang menyatakan ia adalah satu bentuk kesalahan. Cuma nanti bentuk hukuman akan jadi berbeza lah untuk akta-akta tertentu tu nanti. Jadi kalau kita lihat di sini,
kalau tak jenayah pun ia adalah satu kesalahan. Ya? Betul. Ya. Dan dari sudut etika pun ia adalah satu perkara yang sepatutnya tidak dilakukan. Ya? Jadi dari sudut macam ini, kadang-kadang bila berlakunya kes gangguan seksual ni, dia ada dalam bentuk melalui akta, misalnya akta pekerjaan ya, kita ataupun polisi-polisi syarikat kan. Jadi apabila berlaku keadaan sebegini yang tak disenangi, yang tak diingini ya, bila kita sebut gangguan seksual ni tak diingini dan tidak disenangi, tak mau pun perkara tersebut berlaku. Jadi dalam proses-proses kita untuk mengekang, mengelak, tidak mahu lagi perkara tersebut berlaku, selalunya ada yang menjalankan perundingan di antara mangsa dan pelaku. Of course gangguan seksual ni ada mangsa dan pelaku. Jadi kalau kita lihat dari sudut begini, adakah perundangan itu merupakan satu kaedah yang perlu ataupun bagaimana peringkat-peringkatnya, melalui perundingan dulu atau baru bawa kepada perundingan, ataupun bagaimana sebenarnya cara terbaik bagi kita mengekang? Kerana dalam soal perundangan kita perlu kepada keselamatan, keadilan dan juga mengekang daripada perkara buruk terus berlaku. Betul. Okey, faham. Saya faham soalan tu. Okey, kalau kita melihat jenayah yang lain contoh orang mencuri barang, orang pukul kita dan sebagainya, kita tak ada masalah untuk nak pergi report dan kita nak orang tu didakwa. Bahkan nak diviralkan pun tak apa. Bagi kita itu benda yang kita nak, hak kita dan kita nak dibela kan. Tapi lain daripada jenayah seksual yang berkaitan dengan maruah. Jenayah seksual ni berkaitan dengan maruah seseorang, tentang bahagian-bahagian peribadi seseorang kan. Jadi bila jenayah seksual ini dia menyebabkan satu perkara yang agak sensitif. Jadi bila sensitif macam ni, dia peliknya mangsa pula jadi segan. Dia dah mangsa. Dia pula jadi segan untuk ke tengah nak bawa tu ke perundangan disebabkan takut nanti apa yang berlaku pada diri dia adalah aib. Adalah menjatuhkan reputasi dia walaupun dia mangsa. Jadi dalam hal macam ni, saya melihat sekiranya perkara tu nak lakukan dalam perundingan, apa yang kita nakkan daripada perundingan tu? Sebab pertama adalah kes jenayah ni, kita bukan sekadar nak kes itu ditutup belakang-belakang, tak. Kita nak penjenayah itu akhirnya tak menjalankan jenayah dia atau diulang lagi jenayah dia tu. Jadi bagaimana kita memastikan dia takkan ulang, selalunya melalui hukuman. Bila dia dikenakan hukuman, selalunya benda itu akan membuatkan dia rasa insaf, dia rasa tak nak ulang lagi sebab ada hukuman yang dikenakan. Penjara mungkin, sama ada kena sebatan, sama ada kena denda. Jadi kalau kita menjalankan dari segi rundingan sahaja, kemungkinan tak ada apa-apa pengajaran yang diambil sebab bagi dia perkara itu boleh diselesaikan secara mudah dengan cara saya bagi contoh situasi lah. Biasanya rundingan ni berlaku apabila sebagai contoh institusi sekolah ataupun yang ada mungkin pengetuanya ke apa, salah seorang pekerja dan stafnya melakukan gangguan seksual terhadap pelajar di situ. Dan pelaku tu kebetulan dia ada reputasi yang besar. Dan sekolah tu pun ada nama, tapi sekolah ni atau pihak yang majikan lah biasanya akan offer settlement lah dengan mangsa supaya tak diviralkan, tak dibuat aduan untuk menjaga nama baik, untuk jaga nama baik. Tapi mereka memberi syarat, mungkin pelaku ini akan dipindahkan, mungkin pelaku ini akan digantung kerja, mungkin pelaku ini akan dipecat dan sebagainya. Adakah itu yang mangsa nak? Kalau mangsa nak, mungkin salah satu mangsa nak yang itulah. Tapi bagi saya, dengan perpindahan, pemecatan, dengan digantungkan pekerjaan dan sebagainya, adakah cukup untuk mengajar pelaku tu supaya tak buat lagi? Kalau pindah ke tempat lain, mungkin dia buat di tempat lain kan? Jadi bagi saya, mangsa ni kena melihat, bukan pada diri dia saja yang akan berpuas hati. Dia perlu melihat bila dia ambil tindakan tu adalah untuk kebaikan semua orang yang lain. Yang mana kemungkinan ada mangsa-mangsa yang lain. Dan saya nak bagi tahu sini, kalau berkaitan jenayah seksual ini, mangsa jenayah seksual ini, mereka ini memerlukan solidariti, kebersamaan dan juga acknowledgement daripada sosial. Which is, bila mereka tampil membuat laporan, perasan tak? Bila seorang buat laporan, nanti akan datang 2-3 orang. Betul, ada keberanian untuk akan keluar. Jadi sebab dia akan dapat social support, dia akan ada satu movement yang akan backup dia, sebab tu dia berani ke depan. Sebab tu mangsa-mangsa lain akan ke depan. Jadi kalau kita settle diam-diam macam ni, padahal ada 1000 mangsa yang lain, oleh pelaku yang sama, yang tak tahu, rupanya ada orang diterdahkan, rupanya ada orang kena macam dia. Dia tak rasa belonging, dia rasa diri dia kot yang seorang-seorang jadi mangsa. Diri dia kot sebenarnya di victim blaming pula yang salah, puncanya dia kena gangguan sebab dia kan. So bagi saya dengan kita membuat perundingan ataupun perundangan, always for me lah, kalau kita untuk benda lain tak apa, kes-kes kontrak kan, breach of contract, salah faham tentang isu kontrak tak apa. Tapi ni jenayah. Jenayah. Yang mana jenayah ini sepatutnya bila ada satu hukuman dia mencegah
mencegah daripada berlakunya lagi. Tapi kalau kita tak report, tak ada di hukuman, tak akan adanya pencegahan. Jadi kita kena fahamkan benda tanggungjawab kita untuk melakukan untuk kebaikan semua orang. Itu pada tu sajalah. Jadi kalau kita tengok skop ataupun kes gangguan seksual ni, dia boleh jadi satu dalam bentuk kekeluargaan, boleh jadi juga saya rasa, dan dalam bentuk organisasi antara pekerja misalnya dan juga majikan ataupun sesama pekerja, dalam bentuk awam jadi adakah dalam ketiga-tiga bentuk ini dia merupakan satu bentuk perundangan yang sama ataupun ada perbezaan antara tiga kelompok tersebut? Okey, baik. Saya nak highlight satu benda yang mungkin kita tak perasan. Sebenarnya sekiranya kita membenarkan gangguan seksual ini berlaku dalam sama ada di organisasi ke, di institusi pendidikan ke, di tempat kerja, dan kita menganggap benda ni tabu, tak ada apa, just kita yang perasan seseorang ke apa, benda tu normal. Dia sebenar, dan dalam masa sama mangsa merasa being oppressed, sehingga kan kalau bekerja dia berhenti kerja. Kalau dia belajar dia sanggup tukar sekolah dan berhenti sekolah dan sebagainya. Kita telah melanggar salah satu peruntukan Federal Constitution, Lembaga Persekutuan, iaitu Artikel 8. Artikel 8 ini adalah menjamin hak kebebasan semua orang tanpa diskriminasi pada agama, jantina dan sebagainya. Maksudnya sepatutnya kita sebagai warga negara Malaysia menikmati hak di bawah Artikel 8 ni, yang mana nak pergi bekerja boleh, bukan kerana jantina dia perempuan, kerana pakaian dia rasa tak selamat, dia rasa dia tak boleh kerja situ, dia rasa dia menjadi subjek seks kepada keliling di tempat kerja, menyebabkan dia giving up everything. Jadi kalau kita memberikan treatment yang macam tu di tempat kerja, di organisasi dan di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan, itu menggambarkan kita telah berlaku diskriminasi, terutama pada wanita lah yang biasa menjadi mangsa. Jadi kalau berkata undang-undang itu sama ke tak? Federal Constitution apply to all. Perlembagaan persekutuan. Everyone has having protected under our Federal Constitution Artikel 8. So kita kena sedarkan kalau berlakunya gangguan seksual tempat kita telah mengambil hak asasi salah seorang pekerja kita ataupun individu yang ada dalam organisasi kita. Okey, berkenaan dengan yang lain-lainnya adalah kalau pekerja adalah akta kerja dia sendiri. Institusi pendidikan contohnya higher learning education kita ada. Actually kita adalah akta universiti dan college di mana kat situ sebenarnya tak adalah spesifik mengatakan sekiranya berlaku gangguan seksual. Tapi sekiranya ada berlakunya ketidakselamatan, berlakunya ancaman bahaya oleh mana-mana pentadbir universiti dan juga kawasan universiti sendiri, itu tanggungjawab universiti untuk memastikan. Termasuklah bahayanya, bahaya tak selamat sebab adanya gangguan seksual daripada orang kat situ ke, pelajar situ ke, staf situ ke, pensyarah dan sebagainya, perlu ambil tindakan. Jadi ada akta spesifik, cuma tak really spesifik mention gangguan seksual kecuali akta kerja. Okey, kalau ini berkaitan dengan yang lain-lainnya yang umumnya kandung keseksaan lah, kandung keseksaan terpakai untuk semua. Mana-mana sekalipun berlaku gangguan seksual, tak kira di mana organisasi tempat kerja ke, di mana sekali kita berada, dalam rumah tangga sekalipun tertakluk kepada kandung keseksaan juga. Kalau macam tadi dalam rumah tangga kita ada salah satu lagi lah, akta keganasan rumah tangga yang menjadikan salah satu bentuk keganasan dan keganasan berbentuk seksual. Walaupun ia adalah bekas suami dan bekas isteri, boleh digunakan atau terpakai. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi, awal tadi disebutkan asalnya daripada zooetika, kesalahan dan perundangan. Ada tiga bentuk lah kan yang kita cuba tarakan di sini. Jadi kalau boleh Puan Izzah memberi satu contoh bagaimana daripada biasa kepada kesalahan dan finally saya percaya dia akan menjadi satu bentuk kesalahan perundangan pula. Ada tak satu macam contoh bagaimana kronologi perkara tersebut sehingga boleh jadi kepada kesalahan dari sudut perundangan? Okey, kalau nak ikutkan lah, kalau kita kata jenayah gangguan seksual ni sendiri, yang betul-betul kalau jadi jenayah tu bila biasa ada serangan kontak fizikal, fizikal. Sebab kalau kandung keseksaan ni dia sebab dia limit sikit interpretation gangguan seksual. Sama ada mencabut kehormatan ataupun yang ada serangan fizikal yang to the extent merogol, to the extent sampai yang paling ekstrim is merogol lah, merogol dan membunuh pun ada. So maksudnya dia daripada yang ringan-ringan yang biasa it can come from yang ni contoh lah, dia start pada media sosial kan, ada post gambar dan sebagainya dan gambar tu di komen lucah. Okay, jadi saya sendiri ada beberapa luahan lain datang kat messenger saya, dia
sampai to the extent macam ni, dia nak memerlukan duit, dia ada satu website macam mana dia nak perlukan, seorang perempuan memerlukan duit. Lepas tu cara dia orang adalah dia masuk grup ni, check kan, wallahualam lah, ada satu web ni yang mana dia orang hanya perlu tayang beberapa bahagian yang dikehendaki lah, dikehendaki. So agree dengan payment tu, dia pun tayang lah bahagian, katakanlah bahagian payudara tu, dia akan videokan payudara benda tu. Kemudian jadi macam mana agreementnya dah dapat duit masing-masing diri lah, tapi this pelaku ni bila dia dapat video tu dan kebetulan dia kenal, dia, patutnya identiti tu disorotkan dan kenal. Bila kenal, dia ubud pula untuk menyebarkan konten tu, video tu sendiri. Padahal seorang perempuan yang isteri orang sebenarnya kan. So dia kenal pula pasangan tu. Bila dah kenal pasangan tu, dah dia ugut nak bagi tahu suami dia, pasangan dia sendiri kan, yang mengatakan dia telah terlibat dengan benda ini, menunjuk bahagian badannya untuk dapat duit dan sebagainya, ada ugutan. Bila dia tak bagi, ugutan dia apa? Kalau dia tak tunjuk lagi akan datang atau full body dia akan sebarkan pula. Sampailah perempuan tu sanggup untuk tunjuk semua benda sebab takut benda tu disebarkan. Padahal dia benda tu berlaku dalam keadaan dia tak rela dan asalnya rela. Tapi lepas tu bila diugut macam tu tak rela. Diugut sampai dia kena datang untuk buat hubungan seks pula. Sebab kalau dia tak datang dia akan sebarkan pula. To the extent merogoh lah jadi, sebab merogoh ni bila dibuat dalam keadaan tak rela. Jadi asalnya hanya nak dapatkan duit sikit. Lepas tu dia dapat video diugut untuk nanti disebarkan. Takut disebarkan kena datang buat hubungan intim. Bila datang buat hubungan intim banyak kali seolah dirogoh lah sebab takut tersebarnya video tu. Ni jenayahnya dia berat kat situ dah rogoh. Asalnya kita nampak ialah online lah. Online tu dilakukan dalam keadaan dia pun rela kan. Seolah-olah bila dah rela tu tak adalah offense kat situ, tapi dia boleh drag sampai offense ni merogoh. Jadi salah satu contoh yang real situation yang datang pada saya lah. Jadinya kita tengok dekat situ ya, apabila berlaku perkara-perkara macam ni, kadang-kadang mungkinlah dalam bentuk yang berat sampai ke arah perundangan ataupun dari sudut yang etika tadi, kesalahan ya. Bagaimana ya bila kita macam, yelah kadang-kadang dalam kita bergaul tu pada mula kita rasa macam biasa, tiba-tiba kita rasa macam ada hint pula macam ni macam lain macam sikit dah. Kemudian untuk mengelakkan daripada perkara menjadi sangat teruk, mungkin ada langkah-langkah terbaik yang kita kena, saya pasti bila perundangan mesti ada satu evidence kan, apa yang perlu dikumpul ke, apa yang perlu dibuat ke untuk memastikan bahawa perkara ini boleh dibawa kepada perundangan, diambil tindakan kepada perundangan. Okay, betul bila kita nak sabitkan soalan jenayah ni berat nak sabitkan. Jadi evidence kita kena sangat kuat. Jadi apa saja berbentuk dokumentari yang kita rasa macam gurauan biasa. Kalau dia bentuk lisan, kita tak sempat nak record kan. Dah tengah cakap time bila kita nak record dia bercakap benda-benda lucah. Tapi kalau dalam bentuk teks WhatsApp, kalau dia pernah hantar video, kadang benda tu pujian-pujian, kan direct sangat, double meaning Kalau biasa dengar double meaning. Ni nasi lemak 50 sen kan, nasi lemak RM1. So benda tu actually double meaning. Itu pun itu salah bentuk gangguan. Nasi lemak you RM5 lah macam tu kan. Kalau kita faham. Kesian nasi lemak tu. Kesian nasi lemak. Kita faham nasi lemak je pun tak. Sebab masyarakat dah faham nasi lemak tu apa. Jadi kalau orang tu cakap secara public, orang ni akan faham apa dimaksudkan walaupun double meaning. Banyak lagi benda lain double meaning yang sebenarnya digunakan untuk menggambarkan adalah bahagian-bahagian alat sulit atau bahagian yang bau seksual di situ. Jadi kalau ada benda tu, kita simpan evidence berbentuk teks ke bentuk tulisan. Saksi-saksi keliling tu mesti ada kawan-kawan kan. So make a good rapport dengan kawan so that at the end nanti diorang ni lah yang akan datang untuk membela kita lah Dan again yang lain bagi saya lah, bila kita menjadi salah satu mangsanya yang kita rasa kita tak selesa, kena bagi tahu orang, kena bagi tahu someone yang kita trust dulu. Sebab this one orang ni akan jadi saksi. Saksi mesti orang yang tahu. Kalau kita orang yang tahu dan jujur. Dan jujur kan. Dan bila kita tak pernah bagi tahu orang, suddenly kita nak kata dia ni pernah buat something kat kita. Susah. Sebab orang tak tahu story pada awal. Tapi kalau kita ada orang yang kita keep updated benda tu kan, kenapa benda tu bila berlaku apa yang akan jadi, orang ni lah sebenarnya akan menjadi kita punya backup dan saksi kita nanti. Dan juga boleh membela kita lah ya. Boleh membela kita. So yang ni lah maksud saya, bila sampai ke perundangan kena cukup bukti. Memang kena cukup bukti. Kalau tak tu yang kadang-kadang kes terlepas NFA no further action because tak cukup saksi, tak cukup bukti. Seorang dia ataupun terpaksa ditarik balik sebab kita rasa macam atas tekanan-tekanan yang seolah-olah penyakit tu datangnya daripada kita, sebab tu datang daripada kita menyebabkan ditarik balik kesnya kan. Yes.
Okay, ya betul. Okay. Jadi saya rasa dari sudut macam tu, since kita ni belum lagi ada perundangan ya, belum ada lagi rang undang-undang gangguan seksual ya. Adakah pendapat saya nak satu jawapan je, adakah akta-akta sedia ada ni cukup untuk menangani gangguan seksual ini dari sudut perundangan? Cukup atau tidak? Sebelum saya sambung. Tak cukup. Cukup, Memang ya? ada undang-undang khusus yang berkaitan dengan anti gangguan seksual ataupun Sexual Harassment Act, memang kena ada. Okey. Ya. Boleh saya katakan juga kalau sekiranya akta-akta yang sedia ada ni dikumpulkan, walaupun kita nak buat perundangan dari sudut gangguan seksual dan sudut perundangan, dia ada satu perkara yang bukan mudah tetapi rumit. Ya, bukan mudah, tapi rumit, tapi tak mustahil sebab India, negara yang kita nampak macam discrimination against women, yang macam kita nampak kesiannya perempuan kat sana tak dibela hak dia, tidak ada independent undang-undang yang berkaitan sexual harassment. India yang kita nampak keadaan, kalau tengok filem-filem dia kan, oh teruk sangat wanita kat sana. Tapi kita as yang memang memperjuangkan banyak hak wanita sama rata sebagainya, kita belum ada. So rasanya memang is the right time untuk kita wujudkan. Tak silap saya 25 Oktober hari tu memang ada ura-ura lah ataupun memang dah ditabelkan rasanya rang undang-undang, cadangan untuk wujudkan rang undang-undang ni lah, anti gangguan seksual. Tak sure dia punya term, dia punya tajuk akta go lebih macam mana, tapi lebih kurang macam lah, anti gangguan seksual. Sebab kita dah ada untuk kanak-kanak sexual offences against children. Maksudnya kita ada akta kanak-kanak, because of akta kanak-kanak tu tak komprehensif untuk melindungi kanak-kanak dari isu seksual, kita dah keluarkan, kita dah wartakan akta khusus berkaitan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Maksudnya kalau baca akta tu very detail, kesalahan pun memang double up lagi hukuman dia. Grooming, sexual grooming tu sangat detail kan, pornographic content sangat detail. Kalau kita boleh buat that akta for kanak-kanak, why not for other ladies and women yang lain? Kan, maksudnya kita boleh buat. Sebab dalam undang-undang yang sekarang kita hanya menghukum, which is mean dalam penal code dan kesesaan, okey, buat kesalahan mencabut kehormatan, ini hukumannya 5 tahun penjara, 10 tahun penjara. Tapi apa yang dapat pada mangsa? Nothing. Padahal mangsa ni hilang pekerjaan, mangsa ni dah trauma, mangsa tak boleh nak belajar dan sebagainya. Dia kena being compensated, kena dapat satu amount pampasan. Tapi bila berkaitan hukuman jenayah, memang tak ada pampasan. Jadi kita perlukan akta yang khusus ni yang mana bukan sekadar hukuman tapi ada remedy, ada compensation kepada mangsa, bentuk duit ke apa untuk dia get up back, untuk dia bangun semula, bangkit atas trauma yang dia lalui itu. Salah satu pendapat saya lah. Dalam siri yang sebelum ini pun bukan hanya kanak-kanak dan wanita, malah lelaki juga boleh jadi gangguan seksual, menerima gangguan seksual. Okey, lagi satu saya rasa apa yang kita boleh tengok bila kita menyebut berkenaan dengan akta sedia ada dan pastinya kita masih memerlukan, jadi apa dia bentuk kelompongan dalam akta-akta sedia ada ni bagi menampung kita perlunya akta gangguan seksual yang boleh dilihat secara lebih komprehensif. Okey, baik. Pertama adalah tidak ada definisi khusus apakah itu sexual harassment, gangguan seksual dalam kita punya penal code, tak ada. Dalam akta-akta yang lain, kalau akta kerja ada section 2 tu ada definisi dah. Tapi kita menjadikan penal code tu adalah orang kata kitab jenayah kita yang utama. Kalau tak ada tentang peruntukan gangguan seksual dalam penal code, macam sebab penal code tu merangkum terpakai pada semua orang. Tak kira you majikan ke siapa. Kalau kitab utama ni tidak diletakkan tentang bab khusus gangguan seksual, itu salah satu bentuk kelemahan lah ataupun kekurangan yang perlu ditopak, yang perlu diperbaiki. Which is mean adalah definisi gangguan seksual dan apa yang dimasukkan dengan pelakon gangguan seksual itu sendiri. Boleh jadi psikologi, boleh jadi lisan, dari segi mental dan sebagainya lah, kena dikhususkan. Pertama definisinya yang diperluaskan. Yang kedua adalah dari bentuk, macam saya cakap dan tadi saya sentuh, remedy, compensation kepada mangsa. Sebab bukan kebanyakan memang kalau jenayah tu ada hukumannya, dia tak ada compensation. Kalau nak pergi pada compensation, kena pergi civil ataupun untuk saman di bawah tort law. Jadi ada dua tindakan, nak kena pergi saman, nak kena buat pendakwaan di mahkamah jenayah. Lepas tu untuk diri sendiri kena pergi tort law, kena untuk dia pergi civil pula untuk dapat pampasan. So kalaulah ia terus bagi satu bentuk pampasan di bawah peruntukan yang sama, kan mudah terus decide kan, tak ada masalah. Berapa sebenarnya maksud bagi terima atas trauma yang dilalui. Okey. Yang kedua, remedy tu tak cukup. Okey, yang ketiga adalah
saya melihat perlu wujud satu tribunal khas yang menangani gangguan seksual. Macam mana kita ada tribunal pengguna, betul tak? Which is apa-apa berkaitan consumer, ini tribunal dia. Pergi selesaikan di situ dan tuntut di situ dulu. Sebab kalau kita memberikan semua kes atau berjaya yang berlaku kepada polis, kita tahu polis banyak sangat kes yang lain dia kena tangani. Perlu wujudkan satu Suruhanjaya ke satu tribunal ke yang memang dia akan cater kes yang gangguan seksual sahaja. Sebab kita tahu kes macam ni tak boleh lambat. Tindakan tak boleh lambat. Kan? Evidence boleh cepat dia hilang. Kalau kena rombol tu memang cepatlah. Polis pun ada dia punya division dia sendiri. Tapi itu more on kepada serangan fizikal dan sebagainya lah. Tapi kalau yang gangguan seksual yang berbentuk mental, psikologi, media sosial dan sebagainya ni yang mana mangsa ni trauma juga dan perlu ditangani segera, kita bentuk ke tribunal. Tribunal ni akan selesai kes segera kan. Nak buat rundingan ke, nak buat apa ke, nak buat pendengaran hearing ke, semua di situ. Supaya lebih cepat. Jadi itulah salah satu yang saya nampak undang-undang sekarang ataupun bentuk pelan-pelan tindakan yang belum lagi wujud. Yang mana saya rasa benda ni memungkinkan, boleh dibuat kalau ada political will. Kalau kita menjadikan ini agenda utama satu kementerian dan sebagainya kan. Itulah kementerian bertanggungjawab ada kementerian wanita lah. Okay. Okey, itu satu. Tadi kita cerita berkenaan dengan pelaku, berkenaan mangsa, pelaku, kemudian badan-badan yang perlu bertindak berkenaan dengan gangguan seksual apabila ia merupakan jenayah. Jadi kita sekarang ada lagi satu kelompok pula dalam satu hal ni, iaitu kelompok orang ramai ni yang menggunakan media. Bagaimana pula dalam soal ini rasanya campur tangan orang luar dari sudut kes-kes yang sebegini contohnya akan mempengaruhi dari sudut perundangan. Okey, baik. Sebenarnya apa-apa tindakan yang mengganggu urusan polis ke siasatan ke adalah satu jenayah ataupun satu bentuk kesalahan. Termasuklah kita, sebab tu kalau ikutkan media ni ada etika dan dia perlu tahu undang-undang lah. Bila dia nak melaporkan sesuatu, dia nak memviralkan sesuatu, ada limitnya. To the extent siapa pelakunya, apa kejadian yang spesifik, kat mana lokasi, tak boleh sebenarnya nak betul-betul didedahkan sehingga menyebabkan keselamatan mangsa tu akan terancam. Jadi benda tu sama ada penguatkuasaan yang lemah ataupun terlalu cepat sekarang ni informasi ni bergerak in 1 second kan. Kalau kita klik sekali memang sekejap. Jadi untuk menyekat itu susah. Dan nak cari the perpetrator yang orang yang mula menyebarkan tu, all the fake account are there. Kan siapa yang start ni susah. Jadi kita bila susah nak dakwa, fake accountnya sumber daripada mana susah nak dapat. Sebab tu benda tu dia akan jadi tak ada tindakan apa-apa sebab nak mencari siapa yang pemula itu susah. Tapi kita dibawa akta multimedia dan komunikasi Seksyen 211 memang menyekatlah, memang memberikan satu menjadikan bentuk kesalahan bagi mereka yang menyebarkan konten-konten yang berunsur lucah, komen ke dalam bentuk apa sekalipun, bentuk lucah yang boleh menjatuhkan keaiban kehormatan seseorang, itu ada satu kesalahan. Jadi taklah berarti sebab kita tukang share je orang lain, tak boleh. Kalau kita share dan konten itu benda berbau lucah dan boleh menjatuhkan kehormatan keaiban seorang, kita juga salah di bawah akta komunikasi itu dan komunikasi dan multimedia di bawah Seksyen 211. Banyak lagi seksyen lain sampai 233. Dan juga boleh jadi mengganggu proses-proses yang mengganggu proses siasatan. Dan itulah kalau nak ambil tindakan rasa penuh mahkamah. Sebab kat sini semua pakai share media sosial kan. Nak dakwa siapa ni? Ramai sangat memang share tentang benda tu kan. 5,000 share, 10,000 share, 20,000 share kalau orang yang famous tu share kan lagi lah. Betul. Yang terpengaruh. Itulah yang berlaku sekarang. Ya. Okey. Jadi saya rasa itulah perkara yang kita lihat kalau daripada awal kita punya siri ni kita lihat bagaimana gangguan seksual ni asalnya perkara yang macam wujud dalam masyarakat kita dalam sosial harian, kemudian dia mula menjadi satu bentuk yang ada di pihak mangsa dan pemangsa dan berbentuk kekuasaan, dan bagaimana daripada perkara yang melanggar etika kepada kesalahan dan akhirnya boleh bawa kepada masalah ataupun kes perundangan. Dan kita berharaplah dengan kesedaran yang kita ada, advokasi yang kita buat ini menjadi satu perkara yang menyekat, sebab perkara tersebut sikit-sikit lama-lama jadi bukit dan dalam banyak-banyak kes itulah halnya. Jadi mungkin last kali apa nasihat Puan Izzah kepada para penonton kita, para pendengar kita pada hari ini sebagai penutup? Baik.
saya satu sajalah kalau kita nak menyekat benda ni daripada berlaku. Pertama, kita kena hentikan budaya victim blaming. Victim blaming. Sebab saya nampak banyak sangat yang berlaku dalam masyarakat bila seorang tu ke tengah dan cuba menyuarakan pendapat dia. Baru pendapat, bukan dia mangsa sekalipun. Tapi orang telah menyalahkan diri dia, cara pakai dia, cara appearance dia dan sebagainya kan, victim blaming. Yang kedua adalah kita kena memberi moral support. Macam sekalipun walaupun kita rasa memang puncanya dia macam mungkin ada contribute tu benda tu berlaku, kena bagi moral support untuk dia didengar di mahkamah, untuk bawa kes tu didengar di mahkamah. Boleh jadi pelaku tu mungkinlah bukan orangnya dan sebagainya, tapi bila kita bawa ke tengah, kita memberikan hak mangsa untuk didengar dan pelaku untuk diadili. Kalau betul tak bersalah, let nanti mahkamah yang decide. Jadi kita ni kadang rasa macam tak cukup evidence lah, tak cukup mungkin inilah, tak, nanti orang tak akan percayalah, nanti dia ada orang lain yang akan backup dia, akan akan tutup mulut lah apa sebagainya kan. Jangan awal-awal dah rasa perception macam tu. Kita perlu juga keluar dan reach out kepada pertolongan bagi mangsa lah terutamanya, dan bagi saya kita kena dapatkan support yang cukup daripada keluarga, daripada kalau bukan pada keluarga sekalipun, pada circle yang kita ada. Walaupun dia tabu, tapi jangan lupalah perjuangan kita hari ini, apa yang kita nak suarakan hari ini boleh jadi kita menjentik atau kita membangkit keberanian daripada ramai orang yang lain, mangsa yang lain yang dulunya takut nak bersuara. Bukan diri kita sajalah. Okey, jadi insyaAllah perkara ini perlu kita katakan di-capkan dengan perundangan, dan itu ada satu perkara yang kita perlu sokong atas usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan merealisasikan gangguan seksual ini. Ada perkara yang kita perlu kerana kita ingin memberi keadilan, keselamatan dan kesejahteraan sama ada kepada kes yang berlaku, mangsa ataupun pelaku ataupun pemangsa, dan juga kepada masyarakat awam. Jadi insyaAllah saya rasa untuk itu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Izzah dan juga kepada penonton sekalian. Semoga kita akan dapat menjaga dan mengharmonikan keadaan masyarakat kita daripada gangguan seksual. Katakan tidak kepada gangguan seksual. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama membina masyarakat.